sorry, jangan bagi tahu I nama dia pun. I tak nak tahu. Bro Firdaus ni, saya tidak berapa setuju. Bukan untuk mengaibkan. Tak ada Datuk. Wallahi. Itu sebabnya kita selalu meletakkan bahawa jangan menghukum sehingga mahkamah yang menghukum. Certified. Yes. Semua ni original. Untuk kita mewawarkan kepada netizen, letak dalam Instagram, Facebook, kat situ mungkin saya tak berapa setuju. Saya jadi suspek tak? Kalau saya jadi suspek, saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral malam ini. Pantas padu padat pendek aja 10 minit penuh dengan info, janji bermanfaat. Hari ini saya bawa dua individu yang hebat bersama dengan saya. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Izzat Arif dan juga Brother Firdaus Wong Wai Hang. Tajuk saya ialah fitnah atau kebenaran. Orang melihat Firdaus Wong seorang yang lantang bersuara dan berani apabila cuba membawa sesuatu itu. Mengapa Brother Firdaus berani bertindak sedemikian? Saya sebenarnya, Datuk, nak cakap terus terang, saya penakut. Penakut di bila mana ada orang datang mengadu dan mereka menjadi mangsa kezaliman. Saya takut saya ada kemampuan untuk membantu. Saya tak membantu. Allah tanya saya di akhirat, saya nak jawab apa? Saya lebih takut azab Allah daripada takut ancaman dan kejian manusia di dunia. Saya tak berani. Tetapi ketakutan saya itu menyebabkan saya nak ke depan. Apa yang membuat orang semua nak mengadu dekat Brother? Bukan semua, Datuk. Tak semua juga. Tetapi dia adalah apabila kita ada kawan-kawan sesama aktivis-aktivis ni, mereka datang komplain kepada kita. Mereka tahu kami ada grup-grup pakar perundangan, pakar psikologis dan sebagainya. Maka mereka datang dan minta kerjasama daripada kami. Bila mereka datang, kami lihat apa yang boleh dibantu dan kami bagi mereka bantuan saja. Itu je. Apa maksud fitnah dan kepentingan konsep dalam tabayun dalam Islam? Dia senang je. Seperti mana yang Islam sebut dalam Quran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau pengkhabaran itu daripada orang yang kita tak kenal, daripada orang yang tak apa-apa, agama dia ke laut, kemudian dari sudut pembuktian pun tidak ada, kita kena pastikan setiap dakwaan itu ada bukti. Jadi kalau ada bukti, maka Islam menyuruh kita menyerahkan kepada pihak berkuasa. Apa-apa pun kita nak mendakwa seseorang, perlu ada bukti, perlu ada fakta dan perlu diserahkan pada orang yang selayaknya. Ada orang kecam, Brother. You buat ni, you buat tu kan, you bongkar ni, orang kecam you. You tak ada rasa apa-apa? Macam dah lari lah. Kita dah biarlah. Kita kata tak boleh nak stop apa orang boleh cakap pasal kita. Jangan cuba mengawal sesuatu yang di luar kawalan kita, tetapi kawal apa yang kita boleh kawal. Apa dia? Kita tak boleh cakap kawal apa orang nak cakap. Tapi kita boleh kawal, kita nak baca ke tidak? Kita nak ambil hati ke tidak? Biarlah. Tapi dalam hati saya secara terus terangnya saya kata, Datuk, saya maafkan mereka, saya kesian pada mereka sebab ada banyak benda saya tahu, saya tak boleh bagi tahu. Hedik saya ke caci, sampai ada yang mengkafirkan. Saya kata tak apa. Ada yang kata ni kafir kan? Ada yang suruh saya masuk balik agama lama. Oh. Engkau dah masuk Islam, balik kafir. Kafir balik. Dia suruh kafir balik. Orang dah elok-elok masuk Islam suruh masuk kafir. Tapi saya maafkan dia, saya harap Allah tak tanggungjawabkan di atas perkataan dia. Tak mahu, saya tak mahu. Dalam Islam ni perkara-perkara yang berlaku ni perlu tak kita bongkarkan? Dia ada adab. Dalam bab-bab seperti ini dia ada dua benda. Pertama, kalau ia melibatkan isu yang berkaitan dengan jenayah, isu yang berkaitan tentang salah guna kuasa dan sebagainya, maka perlu diambil tindakan dan perlu dikaji dan didapatkan fakta-fakta yang kuat untuk mendakwa perkara tersebut. Maka kalau kita nak sebarkan itu, jangan main-main, takut fakta itu salah. Itu bahaya, dah jadi fitnah pula. Ya, betul. Jadi itu sebabnya dalam isu ini saya tengok macam saudara Firdaus, Bro Firdaus ni memviralkan perkara itu. Mungkin bagi pandangan saya tidak berapa setuju apabila ia disebarkan kepada netizen dalam keadaan netizen tertanya, betul ke? Beza dengan PDRM yang mengeluarkan video itu ataupun PDRM yang memaklumkan. Kerana PDRM tidak akan memaklumkan sehingga data-data itu dianalisis. Data-data itu dimasukkan dalam makmal. Hatta suara-suara video ni pun atau rakaman dia akan dimasuk. Ni original. Kata ori. Takut nanti kan dia ambil muka Abang Rosyamno, letak kat situ, boleh juga dia berlaku. Elok-elok aku percaya, terus tak percaya orang tua ni. Jadi maknanya kat situ perlu kita ambil perhatian. Ya, betul. Nombor dua, kalau benda tu hanya sifat peribadi, katakan kenal Abang Rosyamno suka cium dinding seorang-seorang. Sementara tu cium dinding, memperangai dia, tabiat dia. Tak payah saya
viral. Aku juga yang dijadikan contoh. Dah ada orang lain. Betul juga. Jadi maknanya kita tak payahlah, itu dia punya kelemahan. Betul. Saya punya kelemahan, tutup sebab Betul. itu aib saya. Setuju. Tapi yang berkaitan dengan jenayah, perlu tahu apakah prosedur yang betul. Ya, betul. Predator seksual. Kenapa Brother Firdaus ni jadi tempat pengandu kepada mangsa-mangsa? Dia bila mana ada satu persatu ni, dia contoh kita kata dalam 3 bulan lepas, bila kita dah start bagi tahu tentang kesedaran. So kesedaran tu umum. Kesedaran tu adalah umum. Jadi bila orang kesedaran, mereka nampak, aku mangsa lah tu. Ramai yang jadi mangsa ni, Datuk. Dia masalah dia, aku ni mangsa ke ataupun aku layan? Tapi bila kita tahu tentang apa itu sexual grooming, kita tahu bahawa dia macam kena pukau tau. Dan basically you tak tahu. Bila dah terjadi, Allah mak, aku dah bagi dah gambar aku dah buat macam ni. So bila kita dah bagi kesedaran dan sebagainya, satu demi satu mereka datang. Bila mereka datang, kami tak terima. Kami akan rujuk dulu pakar perundangan, kami akan rujuk dulu pakar dalam kefaktuaan. Yang ni macam mana? Ni sama suka ke tidak? Ada unsur-unsur tu ke tidak? Pakar analisis jenayah, kami akan hubungi mereka. So bila dah dapat conclusion, no, ini adalah jenayah, we have to do something. Tak, brother, kenapa brother tak cakap dengan dia orang? Okey, katalah pengadu tu ustaz, saya pengadu. Kena pula. Tadi cium dinding, ni ustaz lah. Okey, kena pula. Saya orang tengah, saya damai. Pengadu kan. Ni pengadu, bukan mangsa. Mungkin katalah ustaz ni dia mangsa kepada predator seksual. Tak, ini contoh supaya kan kita 3 orang ni kan, supaya senang orang faham. Jadi kenapa dia tak mengadu dekat polis? Kenapa brother ambil isu ni, brother sendiri yang nak jadi polis, nak jadi pakar perundangan? Kenapa brother tak kata ni kau pergi mengadulah dekat polis, macam tu? Betul, memang benar. Kita senantiasa akan memberitahu kepada mereka terus mengadu kepada polis. Tetapi kita kena tahu bahawa di sebalik orang yang pernah menjadi mangsa ni, mereka buntu, mereka tidak tahu tata cara dan sebagainya. Sebab itu dalam NGO kami sendiri, kami ada unit guaman yang di mana kami memberikan khidmat guaman secara percuma, zero cost. Datuk boleh bayangkan tak, ada kes mualaf kena tindas 10 tahun, dipaksa, didera, dipukul, tak boleh dapat penceraian, tak dapat apa. Suami paksa dia ambil alung. Jumpa kami 2 minggu, settle cerai. Sebab selama ni dia dalam mindset tu bahawa dia adalah victim. Sebab tu kita kena faham apa itu Stockholm Syndrome, di mana mangsa akan rasa kesian pada pemangsa. Mereka tak tahu. Jadi bila kita dah bagi kaunseling, bukan saya, kita minta yang bertauliah, buka minda mereka, bagi keberanian. Sebab mereka trauma, Datuk. Sebab tu kami hanya bantu mereka, kami tak ambil kerja polis. Tidak sama sekali. Kami ada juga pakar dalam strategi media dan sebagainya, macam mana nak bagi kesedaran. Maknanya keluarkan semua, kalau katakan ada kes-kes ni bila keluarkan dalam social media, contohnya maknanya nak bagi kesedaran pada orang. Yes. Datuk kalau tengok 3 bulan tak ada apa-apa, kami hanya bagi kesedaran. Datuk, berpuluh-puluh kes. Selagi mana bergelar manusia, ada masalah kat situ. Bukan salah agama, mana-mana agama. Tetapi itu adalah kekurangan individu, itu je. Sebab tu, tengok, tak ada cakap sesiapa pun. Tapi bila ada keperluan, kami akan cakap. Dan kami ni, Datuk, kami ni sempoi je. Iaitu, bila datang ni, ada yang mengadu. Saya kata, betul ni. Bila dia kata, dia ni janji nak jadikan saya second wife ni, tapi lepas kami buat macam-macam, dia tak nak. Tolong dedahkan dia. I kata, sorry, jangan bagi tahu I nama dia pun. I tak nak tahu. Saya kata, masih buat tu untuk apa? Suka sama suka kan? So suka sama suka, taubat, tutup aib, jalan. Jangan cakap dengan saya. Saya tak nak tahu pun siapa. Dia kata, dia tu nama. Stop. You cakap lagi, I tutup telefon. I tak nak dengar pun. Sebab it's none of my business. Kalau you minum arak, you tengok porn, you jangan cerita dengan I. Itu aib peribadi. Tapi, bro, dia cakap macam-macam. Lepas tu, tiba-tiba dia macam, kalau kita betul-betul faham sexual grooming, ya Allah, Datuk, saya boleh kata, Datuk, kalau Datuk jumpa dengan seorang predator seksual yang betul-betul hebat, Datuk pun boleh bogey. Kenapa aku juga jadi contoh ni? Contoh, takkan saya nak guna diri. Okey, saya guna diri saya lah. Bercakap pasal aib tadi kan? Okey, aib dalam Islam ni boleh ke kita mengaibkan orang, Ustaz, dari pandangan Islam? Asasnya tidak boleh membuka aib mana-mana pihak. Kita tak boleh nak ceritakan aib orang, tak boleh ceritakan apa yang orang tu dah buat di belakang ataupun yang kita nampak. Kalau benda tu aib peribadi. Tetapi apabila ia melibatkan jenayah, dia perlu dilaporkan pada pihak yang berkuasa. Yang kedua, kalaulah benda itu untuk memberikan pengajaran kepada orang luar, untuk memaklumkan kepada orang luar, berhati-hati. Saya pun baru tahu isu-isu macam ni, gangguan seksual dan sebagainya. Sebelum ni mana saya tahu. Rupanya gangguan seksual macam contoh, saya cakap dengan orang perempuan,
benda-benda yang boleh menggairahkan, itu gangguan seksual sebenarnya. Dia boleh buat melaporan, betul kan? Ya, betul. Sebab saya bukan pakar undang-undang. Tapi kalau orang perempuan buat kat saya orang baik. Maknanya ustaz tak report lah. Tak, masalah tak report. Menerima dengan seadanya. Kita pun tak tahu sebab tak tahu benda ni. Maknanya lepas ni kalau orang perempuan tu hantar gambar-gambar yang pelik-pelik dalam Instagram, Facebook ke apa benda kan, saya boleh buat report. Betul tak? Betul. Sebab itu gangguan seksual. Bila berlaku isu, barulah dia akan jadi tersebar dan orang jadi tahu apakah benda yang berlaku. Brother Firdaus cakap pasal macam terpukau. Grooming sex ni macam mana sebenarnya berlaku? Mungkin orang kat luar tak tahu. Saya sendiri pun tak tahu. Kita nak tahu macam mana. Okey, pengalaman banyak. Kalau kita kata sexual grooming ni, predator sexual ni dan sebagainya, menggunakan kedudukan dia, populariti dia dan sebagainya, dia biasanya adalah orang yang dilihat lebih tinggi dari segi kedudukan sosial dia. Dia akan ambil perhatian. Lepas tu dia akan masuk kepada soal peribadi. Ini saya nak tanya ni bukan nak benda lucu atau bukan. I nak tahu. Oh, baru kahwin dengan suami ada masalah. Oh, kenapa? Oi, malam pertama macam mana? Dia akan tanya soalan-soalan tu, jadikan orang tu pelan-pelan menerima dia. Oh, suami dia orang Arab ya? Mesti kuat, mesti macam-macam. Dia akan, macam mana? You suka? Lepas tu dia akan masuk ke lebih deep lagi. Oh, anak ada ke? Berapa kali? So dia akan masuk. Lepas tu dia akan kata, awak tu cantik. Dia akan puji. Condition. Sebab bila puji, bayangkan suami tak pernah puji dia cantik. Wih, dia puji aku ni lagi dia famous. Orang famous kalau Datuk puji seorang perempuan, Datuk puji aku, Datuk Roshan puji aku. Kembang, dia rasa happy. Dia rasa sense of belonging. Dia ada proses dia. Bukan ada ayat baca pukau, sebenarnya cara dia bercakap tu. Apa yang Saudara Firdaus buat ni? PDRM marah tak? Nak kata PDRM marah, sebab tu kalau bila kata ada PDRM, kata buka kertas siasatan dan sebagainya, saya ni rakyat Malaysia, saya nak ikut undang-undang. Saya terus arahkan program saya kata tolong call polis, hubungi polis, saya jadi suspek tak? Kalau saya jadi suspek, saya pergi sendiri, tak payah panggil. Lepas tu bila dah check, bukan saya. Yang disiasat tu orang lain, tak merujuk kepada saya. Dan semua ini adalah pendedahan, kesedaran dan sebagainya. Walaupun awak dihina, brother, awak dikatakan punca kepada segala-galanya, awak boleh menerima benda tu? Saya terima je, Datuk. Saya terima je. Dan saya kata terus terang, demi nama Allah, saya maafkan. Saya maafkan sebab mereka tak tahu dan saya tak boleh bagi tahu. Saya tak boleh bagi tahu. Susah. Saya sebenarnya lebih sakit hati sebab banyak benda saya tak boleh bagi tahu dan melihat netizen dapat dosa kering. Sebab tu saya selalu nasihat, saya kata apa? Demi akhirat jangan cakap apa-apa. Tak payah memihak kepada saya, tak payah memihak kepada siapa. Saya hanya buat untuk kesedaran. Okey, itu saja. Sembang viral semua orang tahu yang bahawa kita tengah berbincang tentang satu isu yang agak panas. Bukan agak tetapi terlalu panas di negara kita. Jadi kita pernah berbincang dalam sembang viral tentang penunggang agama. Dia membawa perkataan di hadapan tu dengan seorang agamawan. Adakah dia menjejas agamawan yang lain pada pandangan Ustaz? Dia apabila berlaku orang kata apa? Orang muda hari ni panggil cop. Bila dah cop ustaz tu, bila cop agamawan, ada perangai-perangai yang tak elok, dia akan efek kepada semua. Hatta saya sebagai ahli akademik di universiti, walaupun saya akademik, tetapi saya terlibat sebagai pendakwah, penceramah di televisyen dan sebagainya, di masjid dan surau. Tetap orang akan ada nampak, kenapa ustaz-ustaz sekarang ni macam ni? Kenapa ustaz-ustaz? Orang akan bertanya, betul ke ustaz ni? Betul ke? Saya selalu mengambil pendekatan, kita serahkan kepada pihak berkuasa, biar pihak berkuasa yang akan menentukan. Itu sebabnya kita selalu meletakkan bahawa jangan menghukum sehingga mahkamah yang menghukum. Sejak kebelakangan ni terlalu ramai ada yang keluar daripada rancangan reality, berbagai-bagai stesen membuat orang. Sebelum ni tidak ada. Sebelum ni tidak ada yang berlaku sebab begini. Sebelum ni tak ada laman sosial, tidak ada media sosial yang dahsyat. Bila berlaku akan terpalit dan sebagainya, bayangkan kalau isu begini dibawa oleh liberal, dibawa oleh orang yang anti-Islam, lagi teruk. Tetapi bila kita bawa, kita bukan benci, kita bukan hasad dengki, tapi kita cuba nak membetulkan. Dan bila kita bagi umum, orang ingat, semua ustaz-ustaz macam tu. Antara strategi dalam media kami, ada kalanya perlu dinamakan supaya tak terpalit pada orang lain. Kita kena ada proses. Dia kena proses. Penurun Quran pun Allah boleh terus turunkan sekaligus bagi hal haram settle. Tapi Allah masukkan ayat Quran, syurga neraka, tetap iman, kemudian satu persatu diharamkan. Ada conditioning dia. Kita kena belajar Ibro dari situ. Datuk lebih faham lah. Tapi maksudnya, kita kena ada conditioning supaya masyarakat boleh terima. Sebab bayangkan tiba-tiba meletup. Tak boleh bawa bincang. Macam mana brother? You pastikan benda tu real, benda tu betul. Tengok brother dah tembak. Tiba-tiba benda tu tak betul. Tiba-tiba polis kata, itu tidak tepat. Betul. Itu kerisauan. Sebab tu bila datang kes-kes kami, first thing skeptic mind, ini tak betul. Skeptical mind kami adalah tak betul. Kau menangis depan aku tak percaya. Apa kami buat? Pakai analisis, pakai forensic IT. Okay? You ada screenshot.
Sorry, screenshot saya tak bawa. I nak your phone. Tengok betul-betul. Hantar dekat Forensic IT. Berlaku tak benda ni? Ada tak bil telefon? Pernah tak you terima call? I nak tengok semua tu. Bukan saya uruskan tu. Saya ni pendakwa biasa je, cekai. Kita hantar fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bagi kepada Forensic IT. Berlaku tak? Forensic IT certified. Yes, semua ni original. Kita nak jaga apa? Tapi bahan-bahan tu adakah diserahkan kepada pihak berwajib? Memang polis. Semua polis ambil lah. Dah. Kami tak simpan. Maknanya you bekerjasama dengan pihak polis lah. Kami bawa mereka pergi ke balai polis dan sebagainya. Lepas tu kami bagi kaunseling dan sebagainya. Sebab pra dan pasca. Pra nak report, dia pra tu, betul ke? Dah sampai ni. Dia akan macam ni. Kalau Tok tengok dia orang punya tu, kalau orang tak pernah jadi mangsa, dia macam nak frame orang, dia relax lah. Maknanya dia dah jadi satu penyakit yang dia dapat, yang itu satu kena dah, yang ini pula dia dapat macam satu kemurungan yang hebat lah. Siap ada laporan perubatan lagi. Ada lagi. bunuh diri ya? Yes, nak bunuh diri sebab kemurungan, sebab I cannot brain it, man. Sebab dia bukan jenis tu, tapi disebabkan tadi tindakan dia, akhirnya dia terjebak dalam tu dan dia tak boleh terima keadaan tu. Sebab tu saya selalu nasihatkan semua mangsa-mangsa kami kata haram tengok Facebook, Instagram semua, jangan tengok komen. Sebab sakit lagi korang. Sebab tengoklah netizen salahkan mangsa. Mereka tak faham, yang kau lah yang buat apa? Dia tak faham apa itu sexual grooming. Ustaz, zaman-zaman dulu ni dulu pernah tak berlaku perkara-perkara macam ni, Ustaz? Zaman Nabi ada para sahabat yang membawa cerita-cerita atau membawa maklumat-maklumat kepada Nabi. Tapi Nabi akan minta data. Nabi akan minta saksi. 4 orang saksi. Nabi akan minta detail. Sehingga nak menentukan orang tu berzina ke, orang tu buat benda yang haram ke, semua Nabi nak bukti. Jadi samalah juga dalam perkara hari ini. PDRM, pihak-pihak berwajib, dia tidak akan mudah-mudah nak tentukan. Betul. Sehingga benda itu dapat dibuktikan dengan fakta yang betul. Dari segi Islam, predator sex ni dia membawa nama agama situ. Perlu atau tidak kita sorokkan perkara ni and then kita buat siasatan secara dalaman, atau perlu didedahkan dalam keadaan konteks sekarang? Dalam bab nak menjaga sama ada kena gangguan seksual dan sebagainya ini, sebelum kita nak bawa kepada pihak berwajib, kita perlu ada kajian dalaman. Ada setengah NGO dia buat kajian dalaman dengan bukti apa semua, barulah dia buat report polis, dia menyampaikan kepada polis, dia bagi semua pembuktian, dan pembuktian itu akan dianalisa oleh polis, dan polis akan mendapatkan data-data yang lain pula, sokongan. Jadi itu cukup bagus. Ini untuk apa? Untuk kita menghalang berlakunya gangguan seksual macam ni. Betul saya cakap, saya bukan nak membuka aib siapa-siapa. Sebab kita ahli akademik, kita nak fakta itu jelas. Betul. Saya selalu kalau macam hantar saudara Firdaus, bila saya tanya, apa benda yang berlaku ni, tak boleh selesai dalaman ke? Jadi kita akan tanya, dia akan bagi tahu, saya dah berurusan dengan polis, saya dah berurusan dengan PDRM, saya dah berurusan dengan ni semua orang-orang belakang tu orang-orang yang kuat. Jadi itu sebenarnya membantu pihak berwajib. Cuma untuk kita mewawarkan kepada netizen, letak dalam Instagram, Facebook, kat situ mungkin saya tak berapa setuju. Kenapa baru sekarang predator sex ni dihentak begitu kuat? Ianya baru berlaku ke sudah lama berlaku, brother? Kalau ikut rekod kami, ikut rekod mangsa, daripada mangsa, seawal 5-6 tahun lepas pun ada. Kenapa tak 5 Sebab mereka tak datang kepada kami. So kebanyakan mereka, macam tadi Datuk ada tanya tentang zaman dulu ada berlaku ke dan sebagainya. Even ketika zaman sosial, media sosial tetap berlaku, tetapi ramai mangsa-mangsa ini mereka tak nak keluar sebab takut kena kecam, takut family tak percaya, takut malu. Ada family yang saya jumpa yang akhirnya bersama buat report, bila anak sendiri tunjuk pun dia tak percaya. Ini tak mungkin. Anak sendiri lepas tu tunjuk ni video ni, dia message ni bukan screenshot video ni tengok, tak percaya juga. Tetap tak percaya. Itu taksub kan? Dia bukan taksub. Image yang ditunjukkan agamawan bila dekat medsos, ya Allah, malaikat, tak boleh. Jadi lepas tu lasa mereka terpaksa percaya, tapi mereka tetap mengambil pendirian, kita ni siapa. Satu perkara saya nak kongsi kepada semua para pendakwah dan juga ustaz-ustaz di luar sana. Hubungan sesama ustaz itu kena kuat. Sebab kadang-kadang kawan-kawan ni lah yang akan kenal siapa kawan, siapa sahabat. Saya dengan Datuk Rosyam, kalau orang kata Datuk Rosyam gini, Datuk Rosyam dengar orang cakap tentang saya, dia tahu saya. Jadi akan ada backup by kawan-kawan rapat. Itu penting. Betul. Itu sebabnya Nabi suruh mencari sahabat yang baik. Dalam kehidupan seseorang tu, kalau macam contoh saya lah, bercerita tentang agama, bolehkah saya letak diri saya sebagai nama saya ustaz? Tak boleh lah. Tak boleh lah. Sebab tu saya tak suka orang panggil saya ustaz. Dia bro. Saya suka dipanggil bro. Tanya Datuk. Saya memang setiap kali orang panggil ustaz, janganlah weh. Saya rasa sebab orang yang betul-betul belajar agama, yang dah sacrifice ni, mereka layak. Takkan tiba-tiba nak panggil saya ustaz? Saya bukan. I am not. Macam tadi bila Datuk sebut tadi tentang dia tak setuju dengan pendekatan saya. Ada tak saya gaduh dengan dia? Tak ada. Saya okey. Tetap saya communicate dengan dia, tak ada hal. Tak ada problem. So apa? Bagi saya, bila melibatkan pendekatan, ada yang setuju dan tak setuju, okey. Tetapi Datuk
Saya akan minta dia bagi tahu saya kalau saya buat benda haram, terus tegur saya, no problem. Marah saya pun tak apa. Tapi bila melibatkan pendekatan, cara nak berpakaian, saya tak setuju kamu pakai macam ni. Tapi haram tak? Tak haram. Okey ya? Okey je. Sebab tu saya tak marah dengan Datuk. Siapa-siapa tak setuju dengan pendekatan saya okey je. Sebab di belakang kami pun ada sekumpulan ramai asatiza yang pakar, ada ahli majlis fatwa dan sebagainya. Saya tak akan namakan mereka, tapi saya akan dapatkan. Betul ke? Kami berdebat sesama kami beberapa jam untuk dapatkan boleh ke tak boleh ni. Ada orang kata Firdaus Wong ni dengki kepada orang-orang yang ada dekat luar yang nama besar, dan juga Firdaus Wong mengambil kesempatan untuk perkenalkan diri Firdaus Wong di mata masyarakat Malaysia. Allah bagi kita akal, kita fikir. Kalau dengki jangan buat sesuatu akan menjatuhkan orang. Contoh, kalau dengki, adakah automatik orang yang kita jatuhkan, semua followers dia akan follow kita? Tak ada jaminan kan? Kalau dengki, kalau hasad dengki nak jatuhkan orang, kenapa nak buat kerja gila macam ni tu? Tak payah. Hantar dekat blogger, bayar RM5,000, RM10,000, sebarkanlah semua video-video semua tu. Simple kan? Nama tak kena, nama kita tak kena, lepas tu tak payah kena caci, kena maki, kan senang buat kerja. Kenapa nak susah-susah? Berbaloi tak? Tekanan mental bukan diri saya boleh tahan. Isteri macam mana? Anak-anak macam mana? Tak berbaloi demi hasad nak buat macam tu. Tak berbaloi. Baik kita guna RM10,000 tu, lagipun, Tok, saya kata, wallahi, kami tak akan sebarkan video-video lucu, gambar-gambar lucu. Sebab itu adalah sesuatu yang kami tak akan kongsikan kepada masyarakat. Apa yang tersebar sekalipun, saya kata, wallahi, demi Allah. Boleh terima tak? Wallahi, demi Allah, kami tak buat. Kami pun nak tahu siapa punya kerja tu. Dan kadang-kadang benda-benda macam ni dia menjadikan satu pengajaran lah juga untuk semua netizen, termasuk asatiza, berhati-hati. Perempuan berhati-hati dengan lelaki, lelaki berhati-hati dengan perempuan. Sebab itulah fitnah. Tak kira lah siapa pun. Saya selalu cakap, ada orang akan cakap kat saya, dia kata, "Ustaz, kenapa ustaz-ustaz buat macam ni? Adakah ustaz-ustaz itu ulama-ulama atau ustaz-ustaz itu malaikat?" Betul. Saya ingat Datuk Profesor Harundin, dia kata apa? Ustaz-ustaz bukan malaikat. Dia akan melakukan kesalahan kalau tidak diawasi. Itu sebab perlu kawan-kawan. Okay, mungkin Ustaz juga tahu, Brother Firdaus juga tahu, sebenarnya predator sex ni dah lama ada. Tapi sebabkan tidak ada social media zaman dulu, tak ada keberanian, tak ada sistem sokongan, mereka tak berani, mereka rasa. Saya bagi contoh, saya masuk Islam, saya rasa saya seorang je mualaf Cina kat dunia ni. Sebab saya tak sedar. Tapi bila ada sistem sokongan daripada jabatan agama, okay, be strong. Sebab itu, bila ditunjukkan NGO Islam yang kuat, ataupun jabatan-jabatan agama Islam yang kuat, mereka akan berani ke hadapan untuk buat report macam tu. Saya selalu tekankan, saya kata, perempuan, lelaki, bila nak tanya hukum, make sure ustaz yang you tanya hukum tu, dia memang pakar dalam tu. Dan saya cadangkan kepada Majlis Dakwah Negara pun, senaraikan nama-nama ustaz, apa kepakaran mereka. Kalau boleh, lelaki cari lelaki, perempuan cari perempuan. Elakkan fitnah dulu. Tapi sekarang, bila kita ditunjukkan sebagai kita lah pakar ke rumah tangga, orang ada masalah rumah tangga, Ustaz, nak tanya ustaz, saya ada masalah dengan suami saya, macam mana nak settle? Now, dia niat nak cari bantuan, tapi salah orang. Itu kadang-kadang penggunaan istilah ustaz tu penting. Betul. Macam saya kalau bab-bab perkahwinan kan, saya cuba reserve. Sebab bidang saya lebih kepada fatwa semasa gitu. Tapi kalau nak bercakap tentang rumah tangga, isu dalaman, bergaduh, cari isu kaunselor, cari kaunselor dan perlu kepada kaunseling. Betul. Jadi benda tu penting. Kadang-kadang orang mudah letak, simply dia letak saya ustaz. Orang panggil ustaz pun dia kata tak apa. Sedangkan dia tak tahu bagaimana kaedah penentuan hukum, dia tak tahu macam mana mentafsirkan ayat-ayat, tak tahu menggunakan dalil-dalil dan hujah-hujah. Itu yang bahaya. Tapi akhirnya dia terpalit kepada ustaz-ustaz. Tapi kenapa predator sex ni dia macam kebal? Tadi brother cakap tadi dah 5 tahun lepas punya isu, dah ada bukti, dah ada ni, tapi macam 5-6 tahun lepas tak datang kepada kami. Okay. Dan hanya beberapa bulan lepas baru datang satu demi satu. Wow. Saya lihat tu saya tak percaya. Saya terus terang kata, kau jangan gunakan aku untuk kenakan orang, kata. Segala screenshot tu telah dianalisa. Bayangkan, okey, ni kita ada pakar dalam ni. Bukan pakar seksual, tapi pakar dalam agama. Tu. Bila hadis-hadis tu, sahabat ni tak pernah jumpa sahabat ni, tak pernah jumpa sahabat ni, tak pernah jumpa sahabat ni dalam waktu yang sama, tetapi mereka meriwayatkan perkataan yang sama daripada Nabi. Betul. Maka dia jadi mutawatir. Dia jadi sahih. Maksudnya, bayangkan, tu. Ini first time saya jumpa dengan Datuk ni. Saya peminat Datuk ni. Tengok filem tu. Tapi kena brother lebih minat saya pada ustaz. Saya minat dia benda lain, Datuk ada kepakaran lain. Bagus. Saya balik dulu. Yang ni datang, negeri berbeza, tempat berbeza, background yang sangat jauh berbeza. Ini datang. Bila dikumpulkan, trend dia sama. Macam mana ada kemungkinan untuk salah?
Kalau dari segi ruang penilaian hadis itu sekalipun, ini ruang-ruang semua ni tak kenal. Siapa lagi bro? Betul, tak kenal dia. Saya nampak satu benda je. Pertama, maksiat ni bila orang kata apa? Dia mempunyai geng-geng yang juga pembuat maksiat, dan maksiat ditutup, dia akan jadi kebal. Faham tak? Ya. Maksudnya, kalau katakan benda itu tidak diambil tindakan, benda itu dibiarkan, benda itu dianggap sebagai tidak ada masalah, maka ia akan jadi apa tahu? Dia akan jadi barah dalam masyarakat. Itu sebabnya kena ada amar ma'ruf nahi munkar. Namun amar ma'ruf nahi munkar perlu ikut landasan yang betul. Jadi kenapa dia jadi kebal? Ya, selain daripada ia jadi kebal kerana perwatakan luaran dan dalaman itu berbeza. Itu sebabnya dalam Islam, orang munafik, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Kenapa Nabi letakkan, Allah letakkan orang munafik ni di patak api neraka? Kenapa bawah sekali tu? Bawah sekali patak api neraka ni, kalau kata sebahagian ulama tafsir, bersama iblis apa semua ni. Patak api neraka bawah sekali ni. Dia berlapis-lapis kan, bawah sekali. Paling panas. Kenapa? Sebab luarnya lain, belakangnya lain. Itulah bahaya. Tu sebabnya Allah laknat orang-orang yang bercakap agama belakangnya lain. Lima taquluna ma la taf'alun. Kau cakap tapi tak buat. Tu sebab saya sangat takut dalam bab-bab seperti ini. Adakah predator sex ni, diorang ni ada sakit, penyakit? Memang sakit. Dia psikologi, mentalnya sakit. Dan apa yang kami tahu, merujuk kepada banyak-banyak kes yang kami terima, ada sehingga yang mereka tu kaunselor, mereka juga jadi mangsa kepada mereka. Hanya kerana, ini kita rujuk kes-kes yang lain. Ada juga kaunselor yang didatangi oleh predator seksual untuk mendapatkan bantuan. Maknanya betul lah predator yang ada dekat luar ni, diorang juga menggunakan psikologi diorang juga menggunakan agama, juga menunggang agama untuk memujuk rayu. Itu kes yang Brother Firdaus mengangkat tadi, berapa dia kata, akhir tadi kebanyakannya bertudung labuh. Mereka mencari seseorang yang dirasakan orang yang ada background yang baik tentang agama untuk mencari kecerahan, dan akhirnya predator ni makan diorang. Ini yang kita bincangkan dalam Sembang Viral pada minggu ni. Satu benda yang begitu panas berlaku dalam negara kita. Kita bukan mencari kesilapan, tapi kita melihat kepada masa depan. Supaya masa depan masyarakat kita tidak akan terpalit perkara-perkara yang dibuat oleh predator yang sudah lama dibuat tetapi tidak dibongkarkan. Kita harap pembongkaran ini menjadi satu titik mula kepada kesedaran masyarakat yang khasnya mempunyai anak-anak perempuan khasnya. Because hari ini ialah zaman social media, macam-macam perkara boleh berlaku, dan kita mengambil iktibar bahawa perbincangan hari ini adalah untuk kesedaran semata-mata. Bukan untuk menembak, bukan untuk menomah, tetapi membawa satu pemikiran yang lebih luas. Pemikiran yang kita rasa pemikiran dalam bentuk keadaan moden hari ini dalam dunia yang tanpa sepadan. Terima kasih Prof, terima kasih Brother kerana sudi bersama dengan saya. Kita ni sebenarnya jangan kongsi kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Janji happy. Terima kasih. Sembang Viral pada TV9. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.